Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat digalakkan. Berjamaah boleh juga seorang diri. Digalakkan untuk ditunaikan secara berjamaah. Tetapi siapa yang sholat seorang diri maka sholatnya sah. Apa contoh keadaan yang kita sholat hari raya seorang diri, lambat datang ke surau, lambat datang ke masjid. Sampai di masjid orang dah salam. Sampai di masjid sudah salam. Maka disolatlah, niat solat hari raya seorang diri. Solat 2 rakaat dan terus dengarkan khutbah. Maka wajib solat zuhur. Jika kita sempat datang untuk berjamaah tetapi tidak dapat 2 rakaat, artinya imam sudah berada pada rakaat yang kedua solat Jumat, dan kita datang selepas imam bangkit dari rukuk rakaat yang kedua, maka makmum akan tunaikan solat zuhur 4 rakaat. Sedangkan solat hari raya berada pada rakaat yang kedua, maka kita niat untuk ikut imam, takbiratul ihram, ikut takbir bersama dengan imam, sempurnakan rakaat itu bersama dengan imam. Selepas imam salam, kita bangkit kembali untuk buat rakaat yang kedua. Maka solat berjamaah kita sah. Jika ada kaum perempuan misalnya tak larat untuk pergi ke surau, pergi ke masjid, pergi ke padang untuk melaksanakan sholat hari raya, dia boleh sholat di rumah seorang diri. Boleh sholat di rumah seorang diri. Niat untuk sholat hari raya, takbiratul ihram, sholat 2 rakaat, sempurna sholat hari raya. Perlukah ada khutbah? Khutbah hanya disyariatkan jika sholatnya ditunaikan secara berjamaah. Jika sholat seorang diri, tak payah khutbah, tak ada yang dengar. Ya, tak payah kita khutbah seorang diri, kita yang khutbah, kita yang dengar pula. Maka tidak disyariatkan untuk membaca khutbah jika kita sholat hari raya seorang diri. Wahia rakaatan, dan sholat hari raya dua rakaat. Kita sudah tahu tadi hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Digalakkan untuk ditunaikan secara berjamaah. Digalakkan untuk ditunaikan secara berjamaah dan sah ditunaikan seorang diri. Sah ditunaikan seorang diri. Kemudian yang tadi sudah kita sebutkan berkaitan dengan 2 rakaat. Sebelumnya kita akan tulis di sini masa untuk melaksanakan sholat hari raya. Bermula dengan terbit matahari sehingga masuk waktu zuhur. Bermula dengan terbit matahari, bermula dengan berakhirnya waktu subuh. Habis waktu subuh ditandakan dengan matahari dah terbit matahari, dan waktu pelaksanaan sholat hari raya berakhir bersamaan dengan masuk waktu zuhur. Artinya jika matahari terbit pukul 7 pagi, dah mula boleh
menunaikan sholat hari raya. Dan bila masa yang terakhir untuk melaksanakan sholat hari raya sebelum waktu zuhur, maknanya jika zuhur 12 menit ke pukul 1 masih waktu yang terakhir untuk kita melaksanakan sholat hari raya. Tapi dalam mazhab Syafi'i digalakkan untuk menunggu sehingga matahari naik. Digalakkan untuk menunggu sehingga matahari naik. Matahari terbit nih yang telah kita pelajari hari itu. Matahari dah nampak, tapi hanya sebahagian saja. Itu pertanda waktu subuh dah habis. Dan ini tanda waktu sholat hari raya bermula. Tapi yang paling cantik adalah matahari dah naik. Maka ini yang biasa kita amalkan. Pukul 8, 8.30, 9 kan? Itu waktu yang cantik untuk melaksanakan sholat hari raya. Dalam sholat hari raya Idul Adha digalakkan untuk diawalkan. Kenapa? Karena disunahkan selepas sholat hari raya Idul Adha untuk menyembelih binatang kurban. Disegerakan karena dalam sholat hari raya Idul Adha disunahkan untuk segera menyembelih binatang kurban. Meskipun kita tak biasa mengamalkannya, sebab kita tak sembelih sendiri binatang kurban kita kena beratur tunggu tunggu giliran kita untuk penyembelihan binatang kurban, sehingga susah untuk kita amalkan. Maka selalunya kita masa untuk sholat hari raya Idul Fitri dengan masa pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha ada sama. Artinya jika keadaannya seperti apa yang disunahkan, maka disunahkan pada sholat hari raya Idul Adha untuk diawalkan, disegerakan. Karena selepas sholat hari raya Idul Adha disunahkan untuk menyembelih binatang kurban. Sedangkan untuk hari raya Idul Fitri disunahkan untuk dilambatkan sedikit. Kenapa? Karena sebelum sholat hari raya Idul Fitri adalah masa yang paling utama untuk membayar zakat fitrah. Masa yang paling utama untuk membayar zakat fitrah. Sehingga memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada orang untuk membayar zakat fitrah. Itu berkaitan dengan sholat hari raya Idul Adha dan sholat hari raya Idul Fitri. Sebelum sholat hari raya kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk membersihkan tubuh badan kita dan memakai pakaian yang cantik. Sebelum sholat hari raya Idul Fitri disunahkan untuk kita menjamu selera terlebih dahulu, makan dulu. Sebelum sholat hari raya Idul Fitri disunahkan untuk kita makan, agar kita tahu bahwa itu adalah hari yang diharamkan untuk kita berpuasa. Ini karena sebelum hari raya Idul Fitri semalam adalah bulan Ramadan, dan kita wajib untuk berpuasa. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, masuk hari raya Idul Fitri, haram pada hari itu untuk kita berpuasa. Maka sebagai syiar untuk menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tidak berpuasa, maka disunahkan untuk kita makan sebelum pergi sholat hari raya Idul Fitri. Kurang-kurangnya 1 teguk air, kurang-kurangnya makan beberapa butir kurma, 1 ke 3 ke, untuk menunjukkan bahwa kita
mengamalkan sunnah, menghidupkan syiar yang hari itu adalah hari yang haram untuk kita berpuasa. Ini pada hari raya Idul Fitri. Juga pada hari raya Idul Fitri, selain kita disunahkan untuk makan, disunahkan juga kita untuk pergi ke tempat sholat melalui satu jalan dan pulang melalui laluan yang lain. Disunahkan untuk kita pergi melalui satu jalan, dikasih satu jalan, dan pulang melalui jalan yang lain. Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, terkadang ada hikmah di sebalik perkara itu yang boleh kita rasakan, sebagian keadaan tidak. Bahkan dalam keadaan kita sekarang semua naik kereta, rumah tak berapa jauh tapi naik kereta. Maka macam mana kita nak amalkan sunnah ini? Kita parking di satu tempat, dari tempat kita parking masuk ke masjid melalui satu pintu gerbang, kemudian keluar melalui pintu yang berbeza, sahaja jika kita mahu mengamalkan sunnah berkaitan dengan perkara ini. Itu berkaitan dengan sholat hari raya Idul Fitri. Kita ulangi sekali lagi, disunahkan untuk dilambatkan agar memberikan kesempatan bagi orang membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, datang dalam keadaan mandi, tubuh badan yang bersih, memakai wangi-wangian, dan dalam keadaan pakaian yang bersih, pakaian yang cantik. Yang ketiga, disunahkan untuk makan sebelum pergi sholat hari raya, dan datang melalui satu laluan dan kembali melalui laluan yang lain. Adapun dalam sholat hari raya Idul Adha, pada sholat hari raya Idul Adha, Nabi SAW sebelum sholat dia tak makan. Sebelum sholat hari raya Idul Adha, Nabi tak makan. Nabi sholat, kemudian khutbah hari raya. Selepas turun dari khutbah hari raya, pulang ke rumah, menyembelih binatang kurban, memasak sebahagiannya, lalu makan dari apa yang dimasak itu. Artinya, apa yang pertama Nabi makan pada hari raya Idul Adha adalah apa yang Nabi sembelih. Apa yang Nabi makan pada hari raya Idul Adha adalah apa yang Nabi SAW sembelih. Berat ini bagi kita, berat. Ya, sebab kita lambat menyembelih binatang kurban. Ada yang boleh jadi petangnya baru sembelih. Ada yang hari pertama hari tasyrik, hari kedua hari tasyrik, hari ketiga hari tasyrik. Maka boleh jadi bagi kita ini susah untuk kita amalkan. Maka kebanyakan kita mengamalkan sunnah ini dalam bentuk yang berbeza, tak sama dengan bentuk sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Memang sebelum kita pergi sholat hari raya Idul Adha, kita tak makan. Tapi keluar dari masjid, keluar dari surau, terus ada hidangan dan kita makan di situ. Bolehkah? Boleh, tak ada larangan, bukan perkara yang haram. Tapi ketika ingin mengamalkan sunnah dalam bentuk yang sempurna, maka keadaannya seperti itu. Nabi SAW pada hari raya Idul Adha tidak makan di pagi hari. Lepas sholat, lepas membaca khutbah, Nabi pulang ke rumah, menyembelih binatang kurban, dan sebahagian dari dagingnya akan dimasak oleh ahli keluarga dan terus dimakan oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang pertama dimakan oleh Rasulullah SAW pada hari raya kurban adalah
daging sembelihan. Apa yang pertama dimakan pada hari raya Kurban adalah daging sembelihan. Itu berkaitan dengan beberapa sunnah pada hari raya Idul Adha dan sunnah pada hari raya Idul Fitri. Wahia rakaatan. Salat hari raya masing-masing Idul Adha dan Idul Fitri adalah 2 rakaat. Dua rakaat. Dua rakaat sekurang-kurangnya sama seperti sholat yang biasa kita tunaikan. 2 rakaat sama seperti sholat duha. Bentuknya takbir, lepas takbir baca doa iftitah, lepas baca iftitah baca surah Al-Fatihah, baca surah selepas Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, kemudian masuk pada rakaat yang kedua, sama seperti sholat sunnah yang setiap hari kita tunaikan. Sholat hari raya 2 rakaat sekurang-kurangnya seperti sholat sunnah yang lain. Apa maksud sekurang-kurangnya seperti sholat sunnah yang lain? Artinya, jika imam terlupa untuk membaca takbir tambahan pada sholat hari raya, maka sholat hari rayanya sah. Imam lepas takbiratul ihram Allahu Akbar, itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian dari makmum menegur imam dengan mengucapkan subhanallah. Tak sepatutnya imam layan, imam sedar bahwa dia lupa. Tapi imam sambung bacaan surah Al-Fatihah, sambung baca surah selepasnya, kerana takbir tambahan dalam sholat hari raya bukan rukun, bukan wajib, bukan sunnah ab'ad, bukan sama seperti doa kunut yang jika terlupa digalakkan untuk sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Dia adalah takbir yang sama seperti takbir yang kita ucapkan ketika kita mau ruku. Masa kita nak turun untuk ruku, kita baca Allahu Akbar. Jika kita terlupa untuk mengucapkan Allahu Akbar, ruku kita sah dan sholatnya sah. Maknanya sekurang-kurangnya 2 rakaat seperti sholat sunnah yang lain. Dan yang sempurna adalah dan bentuk yang cantik adalah seperti yang Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja tuliskan di sini, yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Pada rakaat yang pertama ada 7 tambahan takbir selepas takbiratul ihram. Yang sempurna adalah selepas takbiratul ihram tambah 7 takbir. Selepas takbiratul ihram tambah 7 takbir. Maksudnya ini yang sempurna, Jika imam takbir lebih kurang dari 7 takbir, kurang dari
6 misalnya, maka sholatnya sah. Sholat sah karena takbir tambahan ini bukan rukun dalam sholat hari raya. Takbir tambahan ini bukan wajib dalam sholat hari raya. Bukan wajib dalam sholat hari raya. Ia adalah di antara sunnah yang mempercantik dan menyempurnakan sholat hari raya. Dalam mazhab Syafi'i, selepas takbiratul ihram tambah 7 takbir. Maknanya takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian selepasnya tambah 7 takbir. Dan dalam mazhab Syafi'i, murid kepada Al-Imam Syafi'i yaitu Al-Imam Al-Muzani, dia berpandangan 7 takbir sekali dengan takbiratul ihram. Maknanya Imam Al-Muzani berpandangan 7 takbir sekali dengan takbiratul ihram. Maknanya takbiratul ihram tambah dengan 6. Takbiratul ihram tambah dengan 6. Maknanya pandangan seperti itu pun ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi apa yang biasa diamalkan, apa yang ditulis oleh Al-Musannif Al-Qadhi Abi Syuja', bahwa yang sempurna adalah takbiratul ihram sebagai rukun dalam sholat tambah dengan 7 takbir. Dan disunahkan ada tempoh masa antara takbir ini. Disunahkan ada tempoh masa, bukan Allahu Akbar, bukan takbir macam itu. Tapi ada tempo masa. Allahu Akbar, ada tempo masa. Kemudian Allahu Akbar, ada tempo masa lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Dan disunahkan untuk berdoa atau berzikir pada antara takbir itu. Boleh kita tulis? Kita mulakan dengan disunahkan mengangkat kedua tangan. Disunahkan mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disunahkan mengangkat kedua tangan semasa pada setiap takbir. Dan yang kedua, disunahkan berzikir atau berdoa antara takbir itu disunahkan untuk kita berzikir atau berdoa. Tiada apa-apa lafaz yang wajib untuk dibaca antara takbir itu. Artinya apa-apa doa, apa-apa zikir boleh kita baca. Tapi pengalaman, jika guru mengatakan kepada murid-muridnya boleh baca apa-apa doa, maka murid tak akan baca. Karena itulah dalam mazhab Syafi'i terus diajarkan, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pada antara dua takbir tadi, antara takbir tadi.
disunahkan untuk kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adakah mesti itu? Mesti. Tapi jika guru selalu cakap boleh baca apa saja, maka selalunya murid tak akan baca. So kena diajar baca ini, baru mereka akan baca. Tapi selepas kita tahu dan kita dah selalu mengamalkan itu, antara takbir tadi kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan kita tahu boleh membaca zikir ataupun doa apa sahaja. Maka jika ada orang membaca selawat ke atas Nabi, antara takbir-takbir tadi boleh Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalnya selawat ke atas Nabi antara takbir-takbir tadi. Atau jika ada orang yang berdoa Allahu Akbar, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jika membaca doa juga dibolehkan. Maka disunahkan untuk mengangkat tangan dan disunahkan untuk mengisi kekosongan tadi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tadi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', yang digalakkan kita untuk membaca itu, dan beliau pun sebutkan bahwa dibolehkan untuk membaca zikir-zikir ataupun doa-doa yang lain. Ini selepas takbiratul ihram ada 7 takbir. Kemudian selepas bangkit dari rakaat yang kedua, dari rakaat yang pertama, tambah 5. Selepas bangkit dari rakaat yang pertama, tambah 5 takbir. Bangkit dari rakaat pertama untuk masuk pada rakaat yang kedua, masa bangkit dari sujud kita pun akan mengucapkan Allahu Akbar. Maka Imam Al-Qadhi yang sujud di sini mengatakan wa bitsaniyah khamsan siwa takbiratul ihram. Pada rakaat yang kedua tambah 5 selain dari takbiratul qiyam, selain dari takbirat yang kita bangkit dari rakaat pertama masuk pada rakaat yang kedua. Perinciannya akan sama. 5 takbir tadi disunahkan untuk mengangkat tangan pada setiap takbir, dan disunahkan untuk berzikir atau berdoa antara takbir tadi. Jika kita terlupa untuk berzikir ataupun berdoa antara takbir tadi, maka tak jadi masalah, karena dia bukan rukun, bukan juga perkara yang wajib. Oke. Ini pada berkaitan dengan tambahan takbir pada rakaat yang pertama dan tambahan takbir pada rakaat yang kedua. Selepas sholat disunahkan bagi imam untuk membacakan khutbah. Disunahkan bagi imam untuk membaca khutbah dengan 2 khutbah yang dipisahkan dengan duduk, sama seperti khutbah Jumat. Ada 2 khutbah yang dipisahkan dengan duduk. Kedua khutbah tadi dibacakan dalam keadaan berdiri. Khutbah tadi bukan rukun dalam solat hari raya, bukan rukun dalam solat hari raya. Sebab tadi kita dah sebutkan, orang yang solat seorang diri dia tidak membaca khutbah, karena khutbah bukan rukun di dalam solat hari raya. Ia bagian dari sunnah,
bahagian dari syiar sholat hari raya, bagian dari perkara yang menjadi syiar dalam agama yang sentiasa dilazimi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pilihan pada para sahabat yang hadir untuk sholat hari raya, memberikan pilihan kepada mereka untuk balik atau duduk mendengarkan khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada mereka pilihan. Nak balik, baliklah. Nak duduk, duduk dengarkan, akan dapatkan kebaikan. Tapi para sahabat memilih untuk duduk mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika pilihannya adalah buat bising atau pergi balik, maka lebih utama baliklah, supaya ganggu orang yang tengah mampu mendengarkan khutbah. Ya, tapi jika pilihannya mana yang lebih utama, balik awal ke duduk dengarkan khutbah, yang lebih utama adalah duduk mendengarkan khutbah. Bahkan seperti yang tadi kita sebutkan, perempuan yang haram untuk sholat pun, perempuan yang tengah berada dalam keadaan haid, disunahkan untuk mereka hadir mendengar peringatan, yaitu mendengarkan khutbah hari raya. Khutbah hari raya dilakukan selepas sholat. Khutbah hari raya dilakukan selepas sholat. Berbeza dengan khutbah hari Jumat yang dilakukan sebelum sholat. Pernah satu masa ada seorang khalifah pada dinasti Bani Umayyah yang sengaja khutbah hari raya dia lakukan sebelum sholat. Khutbah hari raya dilakukan sebelum sholat. Ditanya apa alasannya? Alasannya kenapa khutbah sebelum sholat? Dia menjawab, jika saya khutbah selepas sholat, tak ada orang yang mau dengar. Ya, padahal perkara itu tak boleh. Maknanya di antara bentuk pelanggaran terhadap sunnah adalah melakukan khutbah hari raya sebelum menunaikan sholat. Khutbah hari raya disunahkan untuk dilakukan selepas sholat hari raya. Penulis berikan perincian kepada kita di sini. Yukabbiru fil ula tis'an, disunahkan. Ini tentunya apa yang disebutkan di sini dia hanya akan digunakan oleh khatib sahaja seorang. Kita makmum tak ada kena mengena dengan hukum hakam ini. Digalakkan bagi khatib untuk memulakan khutbah yang pertama dengan membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. 9 kali takbir untuk membuka khutbah yang pertama. Dan 7 takbir untuk membuka khutbah yang kedua. Dan itu yang banyak diamalkan di dalam masyarakat kita, imam ataupun khatib ketika membuka muqaddimah khutbah yang pertama akan memulakannya dengan takbir, dan membuka khutbah yang kedua juga dimulakan dengan bertakbir. Dalam khutbah yang pertama membaca 9 kali takbir, dan pada yang kedua membaca 7 kali takbir. Sama seperti perkara yang tadi, takbir ini pun bukan rukun dalam khutbah, takbir ini pun bukan wajib dalam khutbah. Ianya di antara perkara-perkara yang disunahkan untuk diamalkan. Selesai pembahasan ini, kemudian penulis
memberikan kepada kita pembahasan berkaitan dengan disunahkan untuk memperbanyak takbir pada hari raya. Disunahkan untuk memperbanyak takbir pada hari raya. Kita ini semoga ada tisu kan? Ini pembahasan berkaitan dengan takbir raya. Oke. Ini takbir raya. Ada Idul Adha, ada Idul Fitri. Untuk hari raya Idul Fitri ada satu bentuk takbir yang dinamakan takbir mutlak. Untuk hari raya Idul Adha ada dua bentuk takbir. Ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Maksud takbir muqayyad adalah takbir selepas sholat. Takbir selepas. Maksud dari takbir muqayyad adalah takbir selepas sholat, khususnya sholat fardu 5 waktu berjamaah. Tak berjamaah pun tetap disunahkan takbir. Ini berkaitan dengan syiar hari raya Idul Adha, ada takbir muqayyad, itu takbir selepas sholat. Takbir selepas sholat masyhur diamalkan sejak generasi tabi'in dan menjadi syiar umat Islam sehingga masa kita sekarang. Dia adalah amalan warisan dari generasi terbaik. Amalan warisan dari generasi yang berguru kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana yang menjadi amalan mereka di negeri-negeri Islam pada ketika itu, pada hari raya Idul Adha, selepas habis sholat fardu 5 waktu, maka mereka akan bertakbir. Mereka akan bertakbir di dalam masjid dengan takbir yang dinamakan sebagai takbir muqayyad. Sedangkan takbir mutlak adalah memperbanyak takbir sepanjang masa. Maksud dari takbir mutlak adalah memperbanyak takbir
Maksud dari takbir mutlak adalah memperbanyak takbir dalam keadaan duduk, berjalan, tengah memandu, tengah duduk bersama dengan ahli keluarga, tengah berkumpul bersama dengan orang lain, di dalam masjid, di luar masjid, di pasar, seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Takbir di pasar ini dinamakan sebagai takbir mutlak. Dia tidak dikaitkan dengan masa, tidak dikaitkan dengan keadaan, dia berkaitan dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun masa takbir tadi, oke, kita tengok apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja di sini. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'Aid ila an yadkhulal imamu fi shalah. Pada hari raya Idul Fitri bermula dengan maghrib hari raya, bermula dengan malam hari raya. Banyak. Sehingga imam memulakan sholat. Artinya, jika sudah dipastikan itu adalah malam raya, jika sudah diumumkan bahwa esok hari raya sudah habis bulan Ramadan, maka kita sambut dengan memperbanyak takbir sebelum sholat, selepas sholat, pada semua keadaan sepanjang malam itu, di pagi hari raya itu, dan berakhir ketika imam memulakan sholat. Imam sudah memulakan sholat, maka berhenti semua membaca takbir dan semua akan sholat hari raya bersama dengan imam. Adapun dalam hari raya Idul Adha yang ditulis oleh Al-Qadhi Abi Syuja di sini adalah wa fil adha khalfas salawatil mafruḍat min subhi yaumi Arafah. Bermula selepas sholat subuh 9 Zulhijjah, artinya hari Arafah. Selepas sholat subuh pada hari ke-9 Zulhijjah, dan berakhir selepas sholat asar hari raya 11, 12, 13 Zulhijjah. Akhir hari tasyrik. Artinya 9 Zulhijjah, hari Arafah. Lepas sholat subuh dah bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ulang takbir. Itu lafaz takbir yang diriwayatkan dari generasi sahabat.
Kemudian ketika Imam Asy-Syafi'i hijrah ke Mesir, Imam Asy-Syafi'i menjumpai masyarakat Mesir terbiasa dengan takbir dalam bentuk tertentu. Selepas takbir tadi ada tambahan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar betul. Isir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Artinya Imam Asy-Syafi'i ketika hijrah ke Mesir jumpai masyarakat Mesir bertakbir dengan tambahan takbir tertentu, maka Imam Asy-Syafi'i menggalakkan murid-muridnya untuk mengamalkan itu. Artinya apa yang biasa kita amalkan, sebahagian tambahan yang biasa kita dengar adalah apa yang dipelajari oleh Imam Asy-Syafi'i selepas Imam Asy-Syafi'i hijrah ke Mesir dan menjumpai masyarakat Mesir mengamalkan takbir dalam bentuk seperti itu. Ini yang kita pelajari, takbir hari raya Idul Fitri. Takbirnya dinamakan takbir mutlak sepanjang masa, sebelum sholat, selepas sholat, di luar sholat, sepanjang masa, bermula dengan malam hari raya sehingga berakhir ketika imam naik untuk memimpin sholat. Sedangkan dalam Idul Adha ada dua bentuk takbir. Ada yang mutlak, memperbanyak takbir sepanjang masa. Ada yang dinamakan takbir muqayyad. Itu takbir yang diamalkan oleh umat Islam generasi demi generasi selepas sholat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu, di mana bermula selepas sholat subuh pada hari ke-9 Dzulhijjah, itu pada hari Arafah, dan berakhir selepas sholat asar 13 Dzulhijjah, yaitu hari ketiga hari tasyrik. Artinya takbir muqayyad berakhir dengan perkara itu. Ia adalah menjadi syiar umat Islam pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik yang diamalkan generasi bergenerasi. Dan bertakbir adalah ibadah yang cantik jika kita amalkan sendiri dan cantik jika kita amalkan bersama. Rasulullah SAW dia tidak himpunkan para sahabat untuk bertakbir bersama, tapi para sahabat mula mencontohkan perkara ini kerana dengan bersama akan ada saling mengingatkan. Orang yang lupa untuk bertakbir, jika dengar orang lain bertakbir pun akan ikut bertakbir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tengah duduk di dalam kemah dia, dan dia membaca takbir dengan suara yang kuat. Maka semua orang yang ada di situ yang mendengar takbir Umar bin Khattab, mereka semua bertakbir mengikuti apa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka takbir bersama adalah amalan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka terbiasa pergi ke pasar pada hari ini, pada masa-masa ini, pergi ke pasar. Dan di pasar mereka sengaja akan berjalan sambil menguatkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka umat Islam yang tengah beli-belah di pasar pun mendengar ada sahabat Nabi SAW yang membaca takbir dengan kuat, maka mereka pun ikut mengimarahkan, meraihkan kebesaran hari raya ini dengan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita amalkan, bertakbir dengan suara yang kuat berjamaah adalah satu amalan yang mula dicontohkan pada generasi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia bukan perkara yang salah, juga bukan perkara yang mesti. Artinya, jika puan sholat seorang diri di rumah, juga jangan lupa takbir.
Solat seorang diri, solat pada masa ini. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka bacalah takbir sesuai dengan apa yang imam. Allah Taala a'lam. Dan itu apa yang disampaikan oleh penulis Al-Imam Al-Qadhi Al-Syuja berkaitan dengan beberapa ringkasan hukum hakam berkaitan dengan sholat dua hari raya. Ada sesiapa yang ada apa-apa soalan, ada apa-apa kemuskilan? Ustaz, saya nak tanya, kalau bilangan untuk takbir raya kalau kurang pada yang ditetapkan tu macam mana Ustaz? Apa yang kurang maksudnya dalam apanya, pada apanya? Solat fitri. Solat hari raya, takbir yang lepas takbiratul ihram kurang tak jadi masalah. Ya. Jika terlupa pun, contoh lepas takbiratul ihram Allahu Akbar, jika dah mula membaca surah Al-Fatihah, maka sudah berlalu masanya untuk takbir. Artinya dia tak boleh patah balik. Boleh Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Dah berlalu masanya. Sebab takbir tadi bukan rukun, takbir sunnah, dan dia telah masuk dalam perkara yang rukun dalam solat. Orang yang telah masuk dalam perkara yang rukun dalam solat tak boleh tinggalkan rukun kembali kepada perkara yang tak rukun. Ya. Tapi jika baru dia baru membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan rukun. A'udzubillah bukan rukun. Bukan ayat dalam surah Al-Fatihah, maka jika dia teringat dan kembali membaca takbir, maka dia boleh membaca takbir. Kalau sekali-sekala seandainya kita terima, jadi kita tak ada lagi baca, kita terlambat untuk baca kan. Mana sedap baca Al-Fatihah, misalnya ayat kita berhenti atau kita terus datang. Okay. Jika kita datang lambat, imam dah baca Al-Fatihah, maka kita takbiratul ihram sahaja dan dengarkan imam membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah selepas imam, dan baru pada rakaat yang kedua kita akan ikut takbir bersama dengan imam. Ya. Jika kita lambat, memang ia tidak digantikan. Wallahu taala. Di sana yang tadi pada takbir yang tujuh tu, kali ini kadang kalau orang tu terlambat, kan imam dah tujuh, dia berhenti kat 6 kata. Boleh tak kena masalah? Tak ada masalah. Imam dah tujuh, dia datang. Kita silap keadaan. Okey, tersilap keadaan saja di sini. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.